Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, gambaran neraka yang pertama. Kata Nabi Muhammad dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, sesiapa yang membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka dengan besi yang tergenggam di tangannya itulah dia akan menikam perutnya dalam neraka Jahannam secara berterusan, dan dia akan dikekalkan di dalam neraka tersebut untuk selama-lamanya. Ini siksaan kepada orang yang bunuh diri sendiri. Kalau dia bunuh diri, dia guna besi, dia tikam perut dia. Di akhirat, di dalam neraka nanti dia duduk tikam tu perut dia. Dia rasa kesakitan. Sebab dalam Islam tak boleh bunuh diri. Tak boleh bunuh diri. Sesiapa yang membunuh dirinya dengan meminum racun, maka dia akan merasai racun itu dalam neraka Jahannam secara berterusan, dan dia akan dikekalkan di dalam neraka itu selama-lamanya. Siapa yang fras menungging, dia bunuh diri, minum racun, mati. Dia ingat selesai masalah. Di dalam neraka nanti dia duduk minum racun tu lah, lagi sakit. Selama-lamanya duduk makan racun tu. Dalam neraka dia tak mati dah, tapi sakit dia akan rasa sakit. Begitu juga, sesiapa yang membunuh dirinya dengan terjun dari puncak gunung, maka dia akan terjun dalam neraka Jahannam secara berterusan untuk membunuh dirinya, dan dia akan dikekalkan dalam neraka itu selama-lamanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang tak puas hati, fras, kecewa, berdiri atas bangunan, terjun, kita habis masalah. Hutang banyak, terjun, mati, habis masalah. Di dalam neraka nanti kerja dia yang tu lah. Dia naik atas puncak gunung dalam neraka tu, dia terjun. Sakit tapi tak mati, naik lagi, terjun lagi, berterusan. Jadi pengajaran dia, susah macam mana pun jangan bunuh diri. Sebab dalam Islam tak boleh bunuh diri. Kalau orang agama Hindu, dia boleh bunuh diri. Sebab apa? Dia percaya lepas mati dia akan hidup balik. Lepas dia mati, dia tidur di atas landasan kereta api lenggek, dia mati. Dia percaya roh dia tu akan masuk badan yang lain, hidup balik sebagai budak kecil, ataupun lahir pula sebagai binatang, ataupun lahir pula sebagai tumbuh-tumbuhan. Ikutlah dia punya taraf dosa pahala dia. Sebab itu kita tengok orang beragama Hindu dan beragama yang lain-lain lah, mereka ni mudah bunuh diri. Tapi kalau orang Islam susah nak bunuh diri. Hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim juga. Selain daripada itu, baginda juga menceritakan tentang Malik, penjaga neraka Jahannam. Nabi Muhammad dia bagi tahu neraka Jahannam ni dia ada penjaga. Nama dia Malik. Jumlah dia tak tahulah berapa. Dalam hadis sebelum ni dia kata 19. Tak tahulah itu sama ada Malik ataupun Malik ni satu saja. Tak tahu. Hadis yang ketiga, kata Nabi Muhammad, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar, iaitu memohon ampun. Kerana aku melihat kaum wanita lah yang lebih ramai kepada menjadi penghuni neraka. Hadis ni kita dah bincang dululah, kita baca sajalah. Seorang wanita yang cukup pintar di antara mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami kaum wanita yang lebih ramai menjadi penghuni neraka? Rasulullah bersabda, kamu banyak mengutuk dan ingkar kepada suami. Okay? Hadis ni kita kupas panjang hari itu. Hadis yang keempat, riwayat Imam Muslim juga. Kemudian Allah merentangkan kepada mereka suatu titian yang merentangi neraka. Ni yang kita sebut titian apa? Siratul Mustaqim lah ya. Satu titian ni dia rentang neraka. Maksudnya neraka tu di bawah. Macam mana gambaran ni kita tak tahulah ya. Kita sekadar cerita saja. Kita nak kena lintas titian ni. Maka aku bersama umatku adalah orang pertama yang menyeberanginya. Pada hari itu tiada seorang pun yang dapat berbicara kecuali para rasul. Jadi kita umat Nabi Muhammad ni umat yang pertama akan lintas dulu. Kalau nasib kita baik, kita masuk syurga dulu lah. Itu untung kita. Walaupun kita lahir akhir. Umat Nabi Muhammad lahir last sekali tapi masuk syurga dulu. Itu untung dia. Dan masuk neraka pun dulu juga. Itu pula dia punya keburukan dia. Para rasul berdoa. Masa nak lintas titian ni tadi, siapa-siapa pun tak boleh bercakap. Memang tak bercakap pun, masing-masing takut. Yang bercakap hanyalah para rasul. Apa doa mereka?
wahai Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah. Di dalam neraka terdapat sejenis besi berkait seperti duri sa'adan, iaitu nama tumbuhan yang berduri besar. Adakah kamu pernah melihat duri sa'adan? Tanya Nabi. Mereka pun menjawab, ya wahai Rasulullah. Baginda bersabda lagi, sesungguhnya ia seperti duri sa'adan yang tidak diketahui sebesar manakah bentuknya kecuali Allah. Ianya mengait manusia bersama amalan mereka. Ni masa kita nak lintas titian tu tadi. Titian tu tadi kalau ikutkan riwayat-riwayat macam-macam lah ceritakan. Dengan apa halusnya, dengan tajamnya, dengan hebatnya. Nak lintas tu pula ada satu masalah. Satu masalah lagi, di dalam neraka di bawah dia tu ada pula besi pengait. Besi pengait tu besar macam mana tak tahu. Dia duk kait. Kita duk lintas, dia duk kait supaya kita jatuh ke bawah. Tinggallah orang-orang mukmin bersama amalannya yang berjaya melintasi neraka. Orang beriman berjaya lintas neraka. Orang yang tak beriman, yang banyak buat salah, dia akan jatuh. Akan jatuh. Dan dikait. Sama ada dia jatuh sendiri ataupun dikait. Api neraka akan memakan seluruh anggota anak Adam kecuali kesan sujud. Dia dai dia tak makan. Allah telah mengharamkan api neraka dari memakan kesan tersebut. Yang ni orang-orang beriman, orang-orang yang ada semayang. Tapi dia buat salah, masuk neraka dulu, nak cuci dulu dosa-dosa dia. Bahagian sujud ni dia neraka tak makan. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hangus. Ni orang yang masuk neraka tak kekal. Dia masuk sekejap, lalu tempoh hukuman. Katalah hukuman dia mencuri. Mencuri banyak sampai menyusahkan orang. Dia masuk neraka, katalah 1000 tahun. Lepas 1000 tahun dia keluar. Masa keluar tu hangus. Lalu disiram dengan air kehidupan. Maka pulihlah mereka sebagaimana tumbuhnya benih dalam kawasan banjir, iaitu lumpur. Hadis seterusnya. Kemudian dibentangkan sebuah jambatan di atas neraka Jahannam. Cerita macam tadi juga, tapi hadis lain. Dia kata lepas kita di padang mahsyar apa tadi semua selesai, nak lintas jambatan. Jambatan ni duduk atas neraka Jahannam. Dan yang dibenarkan ketika itu hanyalah syafaat dari rasul-rasul, di mana mereka mengucapkan, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ini syafaat Nabi ni. Nak dapat syafaat Nabi, kena banyak selawat. Siapa banyak selawat, insya-Allah Nabi Muhammad dia tolong lebih. Katalah markah kita tinggi ni saja, dengan syafaat Nabi dia tolong markah kita tinggi lagi. Itu syafaat. Siapa yang tak banyak berselawat, markah dia tinggi tu lah, tak naik dah markah dah. Ada orang yang dah nak masuk dalam neraka dah, tapi sebab syafaat Nabi tadi selamat, dia terlepas. Itu penting syafaat. Selain daripada banyak mengucap selawat, kena banyak ikut sunnah-sunnah Nabi. Ni orang yang akan dapat syafaat. Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah jambatan itu? Jambatan yang atas neraka yang kita nak lalu tadi ni, jambatan apa ni? Rasulullah bersabda, ianya merupakan lumpur yang licin. Jadi jambatan ni dia macam selut, licin sangat, nak tunjukkan selut dia punya licin dia tu. Padanya juga terdapat besi berkait dan besi berduri.